Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Pulau Pinang dan Fedah United dalam saingan Piala Malaysia pada perlawanan semalam. Yang mana perlawanan ini melibatkan wakil daripada Liga Premier menentang wakil daripada Liga Super. Juara Liga Premier lawan dengan pasukan nombor 11 Liga Super. Yang mana Fedah United dah confirm tersingkir ke Liga Premier untuk season hadapan. Dan perlawanan ini dimenang oleh pasukan daripada Liga Premier iaitu Pulau Pinang dengan jaringan yang agak besar dan defisit game yang agak besar iaitu 3-1 hasil jaringan daripada Cassandre, Amir dan juga Lee Chang Hun ataupun Rafael Victor. Okey, kita pergi kat ulasan perlawanan. Saya mulakan dengan pasukan Pulau Pinang. Pulau Pinang semalam yang pertama yang saya nampak kekuatan Pulau Pinang adalah disiplin. Yang mana untuk barisan pertahanan dan juga semua player yang ada dalam padang, mereka melakukan marking yang sangat baik, mereka melakukan ball control yang sangat baik. Ini membuktikan yang Pulau Pinang punya pemain mempunyai disiplin yang tinggi di bawah kendalian Coach Manzur. Dan ini membuktikan bahawa ada pasukan yang beraksi di Liga Premier mampu untuk mencabar kejuaraan Piala Malaysia tahun 2020 ni disebabkan disiplin yang telah diterapkan oleh Coach Pulau Pinang sendiri. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Pulau Pinang adalah mengenai satu, high intensity dan juga offensive gameplay. Yang mana pada perlawanan semalam Pulau Pinang bermain dengan high intensity dan juga memang main dengan sangat offensif. Tambah-tambah pula mereka menggunakan fullback mereka untuk melakukan overlapping yang sangat menarik dan juga crossing yang tepat. Yang mana mereka jadikan Cassandre itu sebagai target man pada perlawanan semalam kalau hampa dapat lihat. Yang mana fullback ni bila dia buat overlapping, dia akan cross bola, dia cari Cassandre ataupun dia akan cari Hendrik. Dua orang player tu dia akan cari. Tetapi kebanyakannya mereka akan cari Cassandre sebab mereka tahu Cassandre ni ada ability untuk lakukan tandukan yang tepat ke arah gawang dan menghasilkan jaringan. Sebagai contohnya saya bagi pada perlawanan semalam melalui crossing yang dilakukan oleh Azmi Muslim tepat kepada kepala Cassandre berjaya menanduk bola tu masuk dan menjaringkan gol yang pertama untuk Pulau Pinang. Ini membuktikan yang crossing, passing dan juga overlapping yang dilakukan oleh fullback Pulau Pinang dalam membantu bahagian serangan memang sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat memberi tekanan kepada pasukan lawan. Kita boleh lihat pada game semalam. Yang kedua, kekuatan pasukan Pulau Pinang adalah terletak kepada set piece. Kalau hampa tengok, dah memang dia main crossing lawa, overlapping lawa. Kalau dapat set piece, Lee Chang Hun akan ambil set piece tersebut dan dia akan mencari target man Pulau Pinang. Pulau Pinang kalau set piece sama ada corner ataupun free kick, dia ada dua target man. Yang mana daripada Cassandre yang kita tahu dia boleh lakukan tandukan yang tepat dan juga dia boleh beat pemain lawan dengan jump yang tinggi, high jump. Yang kedua, mereka ada seorang lagi player yang dijadikan target man iaitu Rafael Victor. Pada perlawanan semalam, hampa tengok bagaimana Pulau Pinang gunakan set piece, corner dan juga free kick untuk cari dua target man ni, sama ada Cassandre ataupun Rafael Victor. Dan yang mana Lee Chang Hun gol ketiga Pulau Pinang, dia cari tepat-tepat kat kepala Rafael Victor tu kan. Rafael Victor ni memang ada kelebihan dah lah defender tinggi pula tu kan. Bola sampai kepala dah, dia tanduk masuk macam tu lepas Zarif Irfan dan keeper Fedah United pada perlawanan semalam. Ini membuktikan yang Terengganu pula, Pulau Pinang bukan sahaja disiplin, bukan sahaja hebat dalam kualiti crossing dan juga overlapping, mereka juga hebat dalam melakukan set piece berbahaya ke arah pintu gawang pihak lawan. Jadi kebanyakan set piece yang dilakukan oleh Pulau Pinang, mereka tak buat shoot terus on target mereka akan buat crossing, mereka akan passing untuk cari target man mereka. Inilah yang berbahaya kepada pasukan lawan sebab mereka ada target man yang memang boleh buh gol dan mereka juga ada pakar dalam free kick specialist, corner specialist dan crossing specialist untuk buat hantaran tu tepat kepada target man yang mereka cari. Itu adalah kekuatan Pulau Pinang. Yang ketiga, kekuatan Pulau Pinang juga aku boleh nampak adalah mengenai disiplin midfield dan juga pertahanan mereka. Yang mana disiplin midfield dan pertahanan mereka pada perlawanan semalam membuktikan yang Pulau Pinang ni ada kualiti pemain di antara pemain import dan juga pemain tempatan. Untuk gadingan tengah, Lee Chang Hun, Hendrik dan juga Hendrik Santos dan juga Karol Azri,
mereka berjaya membentuk satu gandingan yang mantap di bahagian tengah, membentuk diamond untuk melakukan serangan ke arah Fedah United. Dan untuk gandingan back tengah pasukan Pulau Pinang, Latif Suhaimi dan juga Rafael Victor memang mempunyai communication yang sangat baik dengan barisan midfield dan juga barisan dengan penjaga gol. Ini yang menyebabkan Fedah United susah sikit nak jaringkan gol pada perlawanan semalam, walaupun ada beberapa miscommunication yang dilakukan oleh pemain Pulau Pinang yang menyebabkan mereka terlepas satu gol daripada Velez semalaman. Itu kemungkinan miscommunication sikit ialah. Yang selebihnya sepanjang perlawanan mereka punya communication tu memang sangat mantap, dan mereka punya interception di antara shot passing yang dilakukan oleh Fedah, mereka berjaya intercept dan mereka berjaya clearkan bola dengan begitu cantik untuk pasukan Pulau Pinang. Dan apa yang lagi menarik perhatian aku untuk Pulau Pinang ni adalah winger tau, Tasnim dan juga Tasnim pula Al-Hafiz dan juga Amer, yang mana dua-dua ni pemain muda kan. Amer semalam dia berjaya menjaringkan satu gol, dan gol yang dijaringkan oleh dia tu adalah gol yang sangat-sangat tenang, yang mana satu hantaran yang baik daripada Hafiz daripada sebelah kanan, dia boleh cut masuk kat tengah, dia crossing, dia cari Amer yang buat run back basingan, dia lari belakang defend, dan bola tu tepat-tepat sampai kat kaki Amer. Amer tak gelabah, dia kontrol bola tu dulu, dia ada ketenangan sebagai seorang untuk insting untuk menjaringkan gol. Dia touch the ball and control the ball, then shoot. Bila dia buat shoot tu, dia chip lah bola lepas dari Irfan dan gol. Itu adalah gol yang kedua untuk Terengganu, untuk Pulau Pinang, yang mana dua winger pasukan Pulau Pinang ni semalam memberi masalah kepada defense Fedah. Apa yang aku nampak kan, Al-Hafiz dan juga Amir, yang mana kedua-dua ni mempunyai potensi juga untuk dipanggil ke skuad kebangsaan. Jadi saya rasa untuk Pulau Pinang, mereka ada peluang untuk mencabar kejuaraan. Jadi pasukan yang mereka perlu tunggu lepas ni adalah di antara UiTM ataupun Kelantan kan. Jadi kita tunggu siapa akan layak ke semifinal lepas perlawanan yang akan datang ni. Okey, untuk Fedah United, saya pun tak tahu nak komen apa sebenarnya. Fedah United, mereka bermain dengan sangat baik pada mulanya. Waktu ketinggalan 1-0 tu memang mereka main dengan bagus lah. Mereka tak gelabah, mereka kontrol ball lagi, mereka biasa-biasa. Tapi selepas kehilangan seorang pemain, mereka agak kucak-kacir lah. Macam taktikal yang diterapkan oleh Nizam tak berapa menjadi kan. Pada perlawanan semalam, selepas peluang yang keemasan lah bagi saya, yang mana Megumi berjaya dapatkan bola, dan dia passing kat dalam kotak penalti. Tiba-tiba siapa dia dapat bola tu, dia shoot memang pelagu kosong lah, tak gol kan. Daripada situlah rentak permainan Fedah United mula mengendul sikit kan, yang mana mereka seakan-akan bila mereka serang, mereka macam buntu nak buat apa. Bila mereka attack, mereka kena intercept, mereka kena Pulau Pinang punya defend halang macam tu saja. Sehinggalah gol yang didapatkan oleh Fedah United tu bagi saya je macam luck lah, macam nasib sikit ya, sebab Pulau Pinang dia miscommunication antara defender, yang mana Megumi dapat bola, miscommunication. Dia sebenarnya bukan nak passing pun, dia macam tertampang bola tu ternaik atas. Velez dia awareness dia dengan bola tu sangat tinggi, dia sedar yang bola tu masih lagi dalam permainan, dia lari pi. Yang defend Pulau Pinang ni macam kucak-kacir, tak tahu nak buat apa kan. Sebab sebelum tu pun Fedah dapat free kick, jadi mereka macam tak ready sangat kan. Mereka lost focus lah sekejap. Lepas tu mereka kembali pada fokus. Kita lihat hasil dia 3-1. Secara kesimpulan dan mudahnya pada perlawanan semalam, Pulau Pinang dan Fedah sebenarnya bagi saya mereka agak setara dalam ball position. Tetapi kalau daripada segi attacking, kita boleh lihat attacking yang lebih mantap, dan serangan yang dilakukan memang nampak hebat. Memang orang kata kalau kita tengok kat stadium tu, kita nak menjerit kan. Pulau Pinang lah yang buat benda tu. Untuk Fedah, serangan dia pun ada 2-3 yang menarik, tetapi sayang gagal diterjemahkan disebabkan ketumpulan bahagian penyerang. Itu sahaja untuk ulasan Piala Malaysia 2020 antara Pulau Pinang dan juga Fedah United.